Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan satu set soalan. Saya ambil ni, set soalan ni saya ambil pada buku, mana buku dia? Buku dia pun dah hilang kan? Buku SBP ya. Saya ambil buku soalan-soalan SBP, soalan sekolah berasrama penuh. Saya tak tahu buku tu pergi mana. Oh ni ada. Okay, ni. Ini buku dia lah. Okay. Peneraju kertas peperiksaan Mahir daripada Mahir kan. Okey, keluaran Mahir, kertas model peperiksaan sekolah berasrama penuh kan. Okey. Jadi kita tengok salah satu set dia kat sini. Soalan yang pertama saya terus pergi dekat soalan bahagian B kan. Nombor 8, kamu tengok soalan ni pilihan jawab mana-mana 3 soalan, tapi antara paling favorite sekali adalah inilah cerita dia ni. Apa ni? Kan kita panggil topik dia taburan kebarangkalian kan, taburan kebarangkalian. Okey, dalam topik taburan kebarangkalian ni dia ada dua pecahan yang besar kan. Yang pertama sekali adalah taburan binomial. Dan yang kedua adalah taburan normal. Okay, sebelum kita jawab soalan, kita tengok dulu formula yang berkaitan untuk binomial. P X sama dengan R sama dengan N C R darab dengan P kuasa R darab dengan Q N tolak R. Itu formula dia. Yang mana kalau kamu tengok formula ni ada kaitan dengan P dengan Q. Jadi P campur Q sama dengan 1. Kan, yang kita panggil P ni adalah kebarangkalian tentang kebenaran kan. Okey, manakala Q adalah sebaliknya kan. Okey, lawan kepada apa ni P kan. Okey, binomial ni kemudian dalam binomial dia ada lagi contoh min mu sama dengan NP, sisian piawai sama dengan punca kuasa 2 NPQ. Benda ni kita tak pakai kat normal. Formula ni kita pakai dekat binomial. Itu penting kan, ni kena faham cerita dia. Kat mana formula tu digunakan, jadi kita boleh tahu lebih kuranglah cerita dia. Tengok. Itu binomial. Okey, normal pula, formula tentang normal pula dia ada. Yang pertama sekali tentang Z piawai, iaitu X tolak dengan R R pula sini. Mana ada R? Min per dengan standard deviation. Kemudian dalam normal dia ada satu formula biasa iaitu PA, kebarangkalian biasa sama dengan NA bahagi dengan NS. Dia ada kegunaan dia. Formula ni guna kat sini, formula ni guna kat sini. Kalau kamu tahu keadaan benda ni, kamu nak jawab soalan ni lebih mudah sikitlah. Dan kita akan tengok lagi adakah kita perlu gunakan kalkulator terus. Mudahlah kalau boleh pakai kalkulator terus, ataupun kita biasanya kita akan gunakan jadual taburan normal. Okey, tengok soalan. Boleh ni lebih kurang revision sikit pasal topik ni sikit je. Nombor 8A, baca soalan tu lebih kurang, tentukan. Kita tengok topik ni bahagian mana. Sebuah kilang menghasilkan sarung tangan. Didapati 2% pada sarung tangan dihasilkan tidak mencapai tahap piawai. Nampak? Kan? Tidak mencapai tahap piawai. Maksudnya reject lah cerita dia. Okay? Cerita dia kena tengok. Bila cerita dia pasal reject, jadi P kita ni, biasanya cerita dia pasal tidak memenuhi lah. Tidak memenuhi piawai. Maksudnya saya tulis kasi reject. Nampak? Tak cukup piawai. P. Okay? Soalan dia kata, 2% tu siapa? 2% tu, kalau P 2% maksudnya P sama dengan 0.02. Itu 2%. Jadi Q kita adalah sama dengan 0.98. Q ni, kalau yang ni tak cukup piawai, ini elok lah. Ini reject, ini elok. Lawan dia. Nombor 1 dia minta apa kat sini? Tengok nombor 1. Soalan tu minta, boleh nampak kalau tak nampak cakap. Jika 10 pasang sarung tangan diambil secara rawak dari kilang itu. Kan? Okey, jadi kat sini 10 ni adalah N. N sama dengan 10. Cari kebarangkalian tiada sarung tangan yang rosak.
Yang rosak ni P ke Q? Saya tengok cerita dia. Tiada sarung tangan yang rosak. Jadi maksudnya kalau P yang rosak, R kita ni kita ambil mesti sama sifat dia dengan P kita. Jadi berapa rosak? Kosong. Tiada sarung tangan yang rosak. Okey? Jadi kita dah boleh buat dah. Kita terus ambil, masukkan ke dalam formula kita, iaitu P X sama dengan kosong sama dengan 10 C kosong darab dengan P kita 0.02 reject kosong. Kita baca dia reject kosong. Tak reject. Dia kata apa itu? Apa tadi dia kata? Tiada sarung tangan yang rosak. Reject kosong. Rosak tak ada kan? Darab dengan 0.98, 10 tolak kosong, 10. Okey? Untuk kamu nak tekan kalkulator tak payah tekan semua sebab 10 C kosong 1 buang. 0.0200 pun buang. Yang tinggal adalah 0.98 kuasa 10. Tekan saja kalkulator, dapatlah dia punya kebarangkalian. Okey? Cuba tekan tengok. Apa dapat ni? Lapan satu 71. Saya ambil cari bundar lah. 0.8171. Boleh faham ke ni? Okey? Kalau tak faham cakap lah, cakap. Mana Ishraq tak masuk lagi? Siapa kan? Ishraq mana? Sekejap saya cuba call dia. Cuba tanya dia tengok. Wirid panjang tu. Dia biasanya dia solat dulu. Okey, kita terus Kita pergi nombor 2. Soalan nombor 2 pula. Cerita pasal apa? Jika kilang itu menghasilkan 3,000 pasang sarung tangan. Nampak ni? 3,000 pasang sarung tangan. Hitung min dan sisian pawai. Nampak min. Bila min formula kita ni. Min. Min sama dengan NP. Sekarang ni 3,000 tu siapa? 3,000 tu N. Nampak? 3,000 tu adalah N. Jadi N 3,000. Darab dengan dia nak siapa? Dia nak cerita pasal apa? Hitung min dan sisian pawai bagi sarung tangan yang rosak. Jadi kena ambil P, kena ambil yang reject, iaitu 0.02. Dapat siap. Nanti tekan kalkulator. Terus saja. Sisian pawai pula. Sisian piawai sama dengan NPQ. NPQ punca kuasa 2. NPQ 3,000. 0.02 darab dengan 0.98. Dapat pula sisian piawai. Nampak? Tapi kalau soalan macam ni masuk exam, seronok lah. Ni agak mudah antara soalan mudah bagi binomial. 3,000 darab dengan 0.02. Kita akan dapat 60. Manakala yang ini kita darab lagi dengan 0.98 sama dengan punca kuasa 7.668. Dia punya apa? Sisian piawai. Okey? Yang ni soalan ni biasanya topik ni memang boleh sekolah 5 markah binomial. Ini baru binomial. Kan? Belum kita tak tengok lagi cerita pasal apa? B dia. B dia biasanya kalau A binomial, B dia normal. Jom kita tengok normal pula kan. Soalan B. Tarik. B kat sini, apa maksud dia? Jisim bungkus coklat yang dihasilkan oleh sebuah kilang adalah mengikut taburan normal. Taburan normal. Okey. Dengan sisian piawai, dia bagi kat situ, sisian piawai dia sama dengan 50. Dan didapati 3.14 daripada bungkusan coklat yang dihasilkan mempunyai jisim kurang daripada 400. Apa yang dia beritahu tu? Yang dia beritahu tu, dia kata 3.14%. Peratus adalah kebarangkalian. Itu kena ingat. Peratus adalah kebarangkalian. Saya tak on kamera saya. Nampak? Tak nampak pun sakit apa.
Kan? Peratus adalah kebarangkalian. Kebarangkalian untuk apa? Dia kata untuk mempunyai jisim kurang daripada 400. Tulis dia macam mana? P, X kurang daripada 400. Macam tu. Sama dengan 3.14%. 3.14%. Kita tukar kepada perpuluhan, maka jadilah 0.3 0.314. Bahagi 100 ini dia punya maklumat yang dia bagi ni. Nak faham benda ni dulu. Okey. Kemudian soalan yang pertama dia tanya apa? Min. Dia suruh cari min. Okey. Jadi kita ada PX. Yang kita tak ada apa? Min kat sini. Kan? Jadi kita akan gunakan yang ini maklumat ni dan maklumat ni untuk mencari min. Jadi apa formula kita yang kita boleh gunakan adalah Z sama dengan X tolak min per dengan siapa Y. Okey. Jadi kalau kita nak tahu siapakah Z, kita kena cari dulu dengan menggunakan jadual. Kita kena cari siapa Z. Okey, macam nak cari Z? Maklumat dia bagi. Maklumat dia bagi kat sini adalah PX lebih kecil pada 400. Okey, sama dengan 0.0314. Jadi saya akan buat satu loceng, graf loceng. Itu. Kan? Kemudian kita tengok kat sini, dia lebih kecil. Maksudnya lorek sebelah kiri. Lebih kecil ni maksudnya lorek sebelah kiri. Ini saya tulis. Senang kamu nak rujuk. Kan? Ini menunjukkan lorek kiri. Okey. Besar ke kecil? Kecil je. Nampak? 0.034 kecil je. Kenapa saya kata kecil je? Apa maksud saya kecil je? Kecil dia maksudnya kebarangkalian ni juga adalah sama dengan luas. Luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Kat mana? Kecil belah mana? Belah kiri. Jadi sini. Ini kita panggil dia kecil sebelah kiri. Nampak? Jadi Z kita ni sifat dia apa? Sifat dia negatif. Kenapa negatif? Dia belah kiri. Berapa luas dia ni? Luas dia adalah 0.0314. Itu luas dia. Okey? Jadi macam mana kita nak cari nilai Z? Nilai Z kita akan cari dengan menggunakan tabel kita dekat dalam nombor ni. Nombor ni dekat dalam, iaitu 0.0314 ni kena cari dekat dalam. Kita dapat Z. Z kat luar. Okey? Jadi kat mana nak cari? Tengok table. Biar saya sharekan table pula. Ya, mana? Dia ada tepat-tepat cikgu. 0.031. Tepat. 0.314. 0.314. Tepat-tepat. Bawah sikit cikgu. Dekat bahagian 1.8. Baris. Oh, jauh. Saya salah tengok ni. Okey, 0.034 tepat-tepat ni. Ni kan? Betul eh? Ada nampak? Ni 314. 314 berapa? 1.8 dengan 6. Belah kiri 1.8, atas kita adalah 6. Okey. Dapat kan? Okey. Boleh isyrak tu tadi. Dah masuk dah. Jadi kita dapat kat sini Z kita ni adalah sama dengan, sebab sifat dia negatif, maksudnya Z kita adalah negatif 1.86. Bolehlah kita masuk formula ni dah. Nampak? Z adalah negatif 1.86. X kita ni X. Ni X. X kita adalah 400. Tolak dengan min tak tahu. Per dengan sisian PY kita 50. Dapatlah min kita kat sini. Ambil kalkulator, kamu darab dulu, kemudian kita akan terbalikkan dua-dua ni. Ni algebra aja, biasa kamu boleh buat kan. Ambil negatif 1.86 darab 50
sama dengan negatif 93. Kemudian saya akan tolak 400. Akan dapat 400. Negatif 493. Negatif dengan negatif. Jadi min kita adalah 493. Siap. Boleh ya? Ingat lagi kan? Isyarat ingat ya? Asyad ya? Ingat. Okey. Cik. Tengok soalan yang kedua dia minta apa? Peratus jisim bungkusan coklat. Peratus jisim coklat. Ingat ya tadi saya ada bagi tahu. Peratus tu adalah apa? Peratus adalah kebarangkalian. Okey. Antara 480 hingga 550. Jadi yang dia minta adalah kebarangkalian. Peratus adalah kebarangkalian. Kena cari kebarangkalian dulu. X yang berada di antara 480 hingga 550. Okey. Untuk normal, taburan normal, kamu letak sama dengan tak ada sama je. Dia tak ada efek. Binomial efek, normal tak efek. Sama je jalan kerja dia. Okey. Jadi kita nak dapatkan kebarangkalian, kita kena tukarkan X ni kepada Z. Bila kita tukar X pada Z, jadilah formula kita akan bertukar jadi P480 tolak dengan min kita 493 per 50. X sama juga nampak. Yang ni 550 tolak 493 per 50. Dapatkan point kita kat situ. Okey, berapa point kita? Ambil kalkulator kira. 480 tolak 493 bahagi 50 negatif 0.26. Dia masih lagi P ni sebab kita belum kira lagi. Oh sorry. Sini bila kita dah masuk formula, X dah bertukar menjadi Z. 550 tolak dengan 493 bahagi dengan 50. 1.14 macam tu. Dia mudah sikit ni sebab dia dah ada Z. Bila dah ada Z, kita terus boleh buat dia punya graf. Tengok graf dia kan. Seorang kiri, seorang kanan. Yang belah kiri adalah negatif 0.26. Yang belah kanan adalah 1.14. Lorek dia kat mana? Antara. Jadi sekarang kita dah boleh gunakan. Nak guna table boleh. Nak guna calculator boleh. Tak ada masalah. Sama je cerita dia. Okay? Kalau pakai calculator biasa, calculator canggih tu pun saya tak erti. Saya pula tak ada calculator. Saya ada handphone je. Pun saya tak erti. Saya akan guna table lah kat sini. Bila guna table, saya akan pergi cari dekat luar. 0.26 dengan apa? 1.14. 0.26 dengan 1.14. Jadi kita pergi tengok table kejap. Mana table tadi? Kat luar 0.2 ni 0.2. Sekejap saya highlight tengok. Kamu nampak. 0.2 ni 0.2. Dia nak 0.26. 0.26 sini 3974. 3974. Jadi kita akan dapat kat sini 0.3974. Okey. 1.14 pula. 1.14. Sini 1.1. Kemudian tengok dekat 4. 1271. 0.1271 macam tu. Ini saya guna table. Okey, apa benda ni? Ini kita panggil dia, daripada table ni kita panggil dia luas hujung. Luas hujung maksudnya apa? Luas kecil tu. Luas kecil. Luas kecil tu adalah nilai-nilai daripada table. Maksudnya kalau kat table ni 026 yang ini negatif positif kita tak kira Sama je kita tengok nombor ni. Ni luas dia. 0.3974. Table tu bagi luas hujung. Okey. Kat sini 0.1271. Jadi kita nak yang tengah macam mana nak buat? Semua tolak kiri, tolak kanan. Jadi semua apa? 1.
Jadi kita akan dapat jawapan kita sama dengan ini jawapan kita. 1 ambil kalkulator. 1 tolak 0.3974 tolak 0.1271. 4755. Saya akan dapat 0.4755 ke barang kalian. Dia minta peratus, darab 100. Jadi 47.55% jawapan dia. Tak tukar jadi peratus, tolak 1 markah. Jawapan tak ada. Boleh? Boleh faham? Dia ingat-ingat sikit lah. Target kamu adalah sikit-sikit. Kalau kamu terngiang-ngiang balik apa yang kamu dah belajar pasal topik ni, nampak lah. Topik ni topik yang boleh skor. Sebab tu saya ambil contoh dia, boleh skor. Okay. Itu contoh soalan untuk apa? Taburan ke barang kalian. Boleh Kita pergi dekat soalan kedua pula. Saya target dapat habis ni. Tak tahulah macam mana. Kelas kamu ni selalu tak habis buat. Tak habis saja. Okay. Tengok. Soalan nombor 2 ini terus. Yang ni. Okey. Macam biasa ni apa? Trigonometri. Biasanya kalau pilihan soalan ni pilihan, biasanya ramai tinggal. Okey, tengok markah dia berapa? 10. Jadi kita target ni 10 markah ni. Saya target 5 markah dulu. Trigo. Jadi soalan topik susah ni kita target dulu. Target separuh dulu. Contoh macam soalan ni, macam mana nak jawab? Soalan 9. Trigo ni topik yang antara paling susah, bagi saya susah lah. Okey. Soalan buktikan, tengok buktikan. Dia bagi apa kat situ? 1 per kosek. Kosek X tolak 1 campur dengan 1 per kosek X campur 1 sama dengan 2 tan X sek X. Okey. Idea dia macam ni, simple je. Soalan ni susah. 3 markah. Kan? Kadang-kadang buat tak siap-siap. Tapi kita tak boleh tinggal juga. Kita kena cuba. Cuma kita akan guna teknik simple je. Kalau 3 markah, saya akan tanda sini dulu. 1 step, 2 step, 3 step. Macam tu. Betul saya tinggal. Saya pergi buat B. Ini teknik ni. Buat B sebab apa? Kalau kadang-kadang push benda ni tak dapat. Tinggal dulu kemudian kita buat. Kita pergi buat B dulu. Nampak? Soalan B cerita apa? Dia kata selesaikan pula. Selesaikan persamaan 5 sin 2A sama dengan cos A. Nampak? Selesaikan. Soalan selesaikan dia sama macam soalan kenapa saya punya garis-garis ni ada lagi, macam mana nak hilangkan ya? Okey. Tu hilang ada garis-garis biru kan. Okey. Dia macam algebra je soalan ni. Kenapa saya kata macam algebra? Contoh, ni sin, ni cos. Jadi kita kena tukarkan sin 2A kepada cos. Sebab apa? Cos tak boleh tukar dah. Cos tu cos lah, tak boleh tukar dah. Tapi sin 2A kita ada formula kita. Apa formula sin 2A? Bila kamu tengok dekat senarai formula, dia bagi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nampak? Gantikan je, substitute je. Ambil 5, kemudian substitute apa? 2 sin A cos A. Sama dengan, saya pakai C ya, senang biasa tulis. Okey? Kemudian benda ni kita buat apa? Kita jadikan dia persamaan am, iaitu dapatkan dia sama dengan kosong. Jadi apa? 10 sin A cos A tolak cos A sama dengan kosong. Bila dah jadi persamaan am, buat apa? Faktor lah. Faktor, tengok siapa yang kita boleh faktor. Yang saya boleh faktor sekarang ni adalah cos A. Cos A boleh faktor. Kita faktorkan cos A. Apa yang tinggal? 10
sin A tolak 1. Dia macam kuadratik sebenarnya tapi unknown berbeza. Unknown berbeza kat sini kan. Jadi bila dah jadi macam ni apa kita buat? Dalam kuadratik macam ni, dia seolah-olah macam kalau kita buat kuadratik seolah-olah macam ni lah. X dengan 10x tolak 1 lebih kurang lah. Tapi cuma dia ni cos ni sin lah, itu je beza dia. Sama dengan kosong. Apa kita buat? Kita pecah 2, kita akan dapat jawapan kita X sama dengan kosong dan X sama dengan 1/10. Ingat lagi ni. Ni kuadratik. Ini terigu lebih kurang cerita dia. Yang ini saya keluarkan jadi formula kita jadikan dia cos A sama dengan kosong dan sin A sama dengan 1/10. 1/10 0.1. Macam tu. Dapatkan sudut. Macam mana nak kira sudut? Kalau untuk cos kosong, kita boleh guna graf. Graf cos, ingat tak graf cos? Graf cos macam ni. Ini graf cos. Dia cepat sikit sebab kosong jawapan sini dengan sini. 2 tempat kosong. Kalau korang hafal ni laju sikit hafal graf. Kat mana ni? 90 darjah dan 270 darjah. Nampak? Dapat dah. Seko. Sebelah. Yang ini macam mana? Yang ini kenalah gunakan apa? Sukuan sin positif. Saya pakai petua T nama ni. Petua T. Sin positif maksudnya A kita sama dengan sin negatif 1 0.1. Ambil kalkulator tekan. Shift sin Shift sin 0.1 5.74. 5.74 darjah. Okey. Sin positif sukuan pertama dan sukuan kedua. Sebab tu dia pakai T supaya kamu tak lupa. Okey. Jadi sukuan pertama macam mana? Ni ambil terus. Sukuan pertama maksudnya A kita akan jadi sama dengan 5.74 darjah. Terus. Sukuan kedua A sama dengan 180 tolak 5.74 darjah. Jadi kita akan dapat kat sini berapa ni? 174.26 darjah. Nampak? Jadi jawapan kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Siap. Itu kita panggil apa? Dalam penyelesaian. 3 markah je. Dia bagi. Ini penyelesaian trigonometri. Yang ini penting. Tapi dia susah sikit. Penting sebab apa? Kamu akan belajar lagi tahun depan. Masuk matrik, masuk universiti akan belajar lagi. Trigonometri akan jumpa lagi. Formula berbeza ke tak? Sama je formula dia. Cuma dia tambah sikit. Okey. Kemudian saya teruskan. Sekejap sebelum saya lupa. Saya nak explain sikit lah pasal sukuan ni. Takut kamu ni boleh guna exam masukkan nanti. Dalam sukuan ni, bila dah dapat tentukan sukuan, kita kena ingat kalau sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sukuan pertama A sama dengan theta, ambil terus. Sukuan kedua A sama dengan 180 tolak theta. Kat sini A sama dengan 180 tambah theta. A sama dengan 360 tolak theta. Kalau kamu tengok dia punya simbol dia sebenarnya starting dia ni adalah tambah kosong. Tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak. Dengan apa? Dengan paksi mengufuk. Mula-mula dia ambil kosong, tambah A, tambah theta. Kemudian yang ini 180 tolak theta. 180 tambah. Dia lebih banyak pada 180 tambah. Kurang pada 180 dia tolak. Yang ini kurang pada 360, ini dia tolak. Itu formula untuk nak dapatkan sudut. Okey? Yang itu senang, yang kamu dah hafal tu tak ada masalah. Saya suka tangkap katak ke apa semua tu senang. Okey? Kita tengok. Okey, sebelum saya pergi yang ke sebelah bawah tu C, saya nak try buat ni. Yang ini sebenarnya patutnya buat last tapi tak apa, kita try. Try ni maksud kita cuba-cuba. Ingat 3 step je. Soalan nampak macam pecahan. Bila pecahan maksudnya apa? Langkah pertama kita buat, samakan pembawah. Samakan bawah. Kita try je, samakan bawah. Maksudnya darab silang. Darab silang ni akan darab ke sini. Dia akan jadi apa? Kosek X campur 1. Kemudian campur dengan
Ni pergi sini. Kosek X tolak 1 per ni darab ni. Kosek tolak 1 kosek X tambah 1. Nampak? Kat sini kamu boleh permudahkan, simplify. Bila kita permudahkan, apa kita akan jadi kat sini? Kosek tambah kosek 2. 2 kosek X. 1 tolak 1 habis. Habis Bawah kita per dengan ni. Ni dengan ni. Jadi apa? Ni dengan ni. Dia akan jadi apa? Kita pakai formula yang A tambah B, A tolak B. Ingat formula A tambah B, A tolak B, dia akan jadi apa? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sebab tolak dengan tambah. Conjugate. Okay. Dekat bawah ni akan jadi kosek kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2, 1. Kat sini kalau kamu tengok dekat formula, kosek tolak 1 ni adalah, ingat formula dia. Kosek tolak 1. Kan? Kosek kot. Kosek kuasa 2 X tolak kot kuasa 2 X sama dengan 1. Jadi kita ambil ini, kosek tolak 1 sama dengan apa? Kot. Dia akan bagi kamu kat formula ni. Yang ni tak tulis yang jaga. Ni daripada formula. Kosek X tolak 1 adalah sama dengan kot kuasa 2X. Okay. Step ketiga kat sini adalah saya potong benda ni, saya letak kot. Jawapan dia dah dapat dah. Kan? Terus letak je. Kamu kadang-kadang tak tahu pun jawapan dia sama. Letak je. Ingat 3 step je. 2 tan X sec X. Jadi tulis kat situ terbukti. Sebenarnya memang dah dapat dah sebenarnya. Sebab kot kuasa 2 adalah kot kali kot. Okay, kot kali kot. Kalau kamu tengok cerita dia kan. Kosek kita per dengan kot, kita akan dapat sec. Kosek kalau kita per dengan kot, kita akan dapat sec. Kenapa kita akan dapat sec? Kita tengok. Cuma dalam exam, kalau kamu dah dapat sampai sini, kamu tengok ada single-single ni, kan? Terus kamu putus jawapan je, tak payah, markah dia 3. Okey? Ini saya dah buktikan. Kosek bahagi dengan kot. Apa kosek? Kosek adalah 1 per dengan sin. Bahagi dengan kot. Kot adalah cos per sin. Cos per sin. Nampak? Jadi bila kita tukarkan akan jadi 1 per sin darab dengan sin per cos. Potong-potong akan dapat 1 per cos. 1 per cos adalah sama juga dengan sec. Itu dah dapat dah atas tu. Nampak? Mana datang tan? 1 per kot. 1 per kot adalah tan. Sebab tu jalan kerja dia. Ingat, 3 markah, 3 step je. Apa saja yang terlintas di fikiran, ada pecahan, letak. Kemudian apa saja tengok formula, pergi tengok formula. Dia biasanya dalam pembuktian dia sekali pakai formula. Dia sekali pakai formula. Maksimum 2 kali pakai. Dia pakai formula yang ni lah. Kita panggil dia formula apa? Identity. Dia akan pakai, letak je. Kamu try, boleh try. Okay. Target dia, kalau 3 markah, kena dapat 2. Kena dapat 2. Bukan full mark, kena dapat 2. Kalau dapat full mark, okay. Lebih baik. Okay. Saya pergi dekat C. Tengok C kejap. Soalan untuk C, dengan menggunakan paksi yang sama. Lakar graf. Yang ini yang ramai yang suka. Yang senang. Lakar graf Y sama dengan cos 2X. Okey. Bagi apa ni? Kenapa soalan hari ni sekerat je ni? Oh, ada lagi. Okey. Kita tengok. Bagi garis lurus. Okey, akan graf lengkung dan graf bagi garis lurus. Okey. Untuk 0 sampai 3 pi per 2. Maksudnya ni lah. Daripada 0 sampai 3 pi per 2. Okey, macam mana nak buat? Langkah pertama. Saya tak ada pensel. Kamu anggap ialah saya punya ada. Saya ada pensel. Anak pinjam pensel anak saya kejap.
Biasa HB bagus. Ini yang paling suka HB ni. Okey. Cos 2x. Bila 2x, yang ni saya nak tulis kat sini ni. Biasanya saya ajar. Ingat tadi kalau 1x 4 kuadran, 2x ada 8 kuadran. 2x maksudnya 8 kuadran, 8 sukuan. Untuk penuh, dia 8 sukuan ni penuh. Penuh sampai apa? Penuh sampai apa kita panggil? 2 pi. Kita nak separuh dia kita padam. Tengok. Saya akan bahagikan kepada 8. Baris ni tak best. Yang best baris ni. Senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? 8. Lepas tu, tinggi dia berapa? Cos. Amplitude dia 1 je. Kan? Biasanya 1 saya akan pakai 1 pembaris ni lah. Kalau kertas kosong lah. Kalau kertas 1. Kalau kertas 2, kamu ambil lebih kurang dia kertas kajang tu. Lebih kurang pandai-pandai bajet lah. Dalam 2 ataupun 3. Jangan ke 1. Kecil sangat. Ni tinggi dia. Bukan. Graf apa? Graf untuk cos 2x. Maksudnya ada berapa graf? Ada berapa cos? Ada 2 graf cos. Okey, ada 2 graf cos. Saya akan rakam dulu 2 graf cos. Graf cos kita pakai V. Sini. V. Ini graf cos. Lakaran graf cos. V. Mula nampak? Tak nampak sangat Okey, jap saya buat. Okey. Kenapa sampai situ? Sebab kalau sampai habis sampai 2 pi. Sampai habis pakai 2 pi. Kan? Yang ini 2 pi, yang ini adalah pi. Sampai sini je 3 pi per 2. 1,5 pi. Yang ini pi per 2. Okey, tinggi kita 1, bawah negatif 1, tengah-tengah kosong. Kan? Paksi saya letak balik. Sampai sini saja. Sepatutnya V sampai habis ada lagi. Tak payah habis. Cukup. Kemudian dia buat apa? Graf. Dia ada bagi graf. Graf apa dia bagi kat situ? Graf dia adalah Y sama dengan 3/4 1 tolak 2X per dengan pi. Kita kena buat graf ni. Kita kena buat graf ni. Disulakarkan kita pun buatlah graf. Macam mana buat graf ni? Buat graf ni kita pakai 6 kotak je. 6 kotak X, Y. Langkah pertama, kamu buat apa jadi kalau X kosong? Kalau X kosong, tengok. Kalau X kosong. Kalau X kosong maksudnya yang tinggal apa? Habis semua ni. 3/4 kali 1. 3/4 kali 1 maksudnya 3/4. Okey. Satu lagi, apa jadi bila yang mana senang kita nak ambil saya nak ambil kalau saya letak dekat pi. Saya tak letak dekat ni susah. 3 pi per 2 payah nak kira. Kita pakai pi yang mudah. Sebab 2 pi tak ada, pakai pi. Pi maksudnya dia akan jadi apa? 3/4 1 tolak dengan ni. Pi bahagi pi habis tinggal 2, 1 tolak 2 negatif 1. Jadi kita akan dapat negatif 3/4. Dah kita dah boleh plot dah. Graf kita 0,3/4. Agak-agak bahagi 4. Sini. 3/4. Satu lagi, negatif 3/4. Sini. Salah. Dekat pi. Sini. Okey. Gariskan. Kemana saya garis ni? Itulah pergi salah tanda tadi. Silap. Kat pi Sini. Yang atas tu salah. Kan? Pergi tanda ni pergi buat kat situ pula. Silap. Ini pangkah. Maksudnya kena padam lah. Okey. Jawapan kita mana? Tempat persilangan ada 1, ada 2 saja. Tapi soalan tak tanya tu.
Kita kena bagi siap dulu soalan tu. Menggunakan paksi yang sama, kita dah lukis. Dah siap graf. Kemudian soalan dia, nyatakan bilangan penyelesaian bagi 6x per pi tambah 4 cos 2x sama dengan 3. Apa kita buat? Kita tengok main dia. Main kita adalah y sama dengan cos 2x. Soalan ni dia lain pada yang lain biasanya. Cos sama dengan 2x ni kita kena dapatkan dia sebelah kiri. Nampak? Jadi yang lain pindah ke sebelah. Bila kita pindah semua ke sebelah, kalau kamu tengok, dia akan jadi kat sini. Yang tinggal sini adalah 4 cos 2x sama dengan 3 tolak dengan 6x per pi. Okey. Kemudian saya akan pindahkan 4 ke sebelah. Bila saya pindahkan 4 ke sebelah ke sini, dia akan jadi apa? Tengok. 4 ke sebelah ni dia akan bagi bahagi. Bila kita bahagi, kita boleh bahagi satu per satu. Ini bahagi 4, ni pun bahagi 4. Yang tinggal cos 2x kita. Jadi graf pertama dah dapat. Graf kedua, 3/4 ni 6/4. Kita boleh keluarkan 3/4 macam mana dia buat tadi. Dia kena tunjukkan benda itu sama je. 3/4. Keluarkan. Yang tinggal apa? Ni 1. Tolak. Yang ni kan bukan cikgu ni macam mana keluar. Kan? 4 dah keluar. Habis. Yang tinggal apa? 6. 6 3 yang keluar. Bila 3 keluar yang tinggal apa? 2. Dia mesti dapat balik je. Jangan risau. Nampak? Bila dapat macam ni, terbuktilah graf kita. Penyelesaian dia adalah kawasan yang bersilang. Jawapan kita tu kita dapat 2 penyelesaian. Kan? Okey. Ada pelajar dia kebetulan maksudnya dia buat graf ni dia terus tanda 2 penyelesaian. Dia lupa nak kira benda ni. Tolaklah markah sikit. 4 markah tolak 1 ke? Tepat tinggal 3. Bukan kosong. Okey? Jadi kalau kamu tengok soalan ni, ini pilihan. Kamu dah tengok soalan lain, tengok yang lain pun susah juga lah kan. Try buat je lah trigo dekat mana. Laka boleh buat. Ambil, curi markah. Sekurang-kurangnya kena dapat separuh. Baru berjaya. Dia ni target ni bukan nak dapat biasa-biasa ni. Ni A punya kerja. A punya kerja bukan target full mark 100%. A plus pun kita target 80% something. A ni dalam 80 macam tu je. InsyaAllah. Dah lah exam AdMed dulu baru Med. Dahsyat lah korang. Belum pernah lagi dalam sejarah saya jumpa exam AdMed dulu baru Med. Kan? Korang lah satu-satunya. Nanti kau boleh nyanyi lah. Korang lah satu-satunya. Nyanyi lagu Akulah Satu-Satunya. Okay? Jadi kita sambung terus. Nombor 10 lah. Tengok. Sekejap. Cikgu. Ya, Isyak. Dia saya nak tanya yang 3/2 pi tu dengan pi/2 tu macam mana kita nak tahu cikgu dia punya bahagian? Ni. Macam pi/2 tu 90 kan cikgu? pi/2 90. Okey, dia macam ni. Bila dia per 2, bila kamu nampak per 2, kamu kena faham cerita per 2. Per 2 maksudnya dia mula kat sini 1/2. Betul? Kan? Betul. Kalau 1/2 sini? 2/2. 2/2 sini? 3/2. 3/2 sini? 4/2. Gitulah cerita. Kan Kalau kamu ni. nampak dia bagi per 3, tiba-tiba kamu nampak yang pelik. Pelik. Kita bagi pelik ni. Pelik kadang-kadang dia per 6. Per 6 pelik tau. Per 6. Dia dah potong lagi berapa bahagian lah cikgu kalau per 6 tu. Kalau per 6, kita bahagi dulu. Ni kosong. Jadi sini 2 pi. Betul tak? Betul. Kan? Bila 2 pi. Jadi kita akan bahagikan dia kepada 6 bahagian. 6 bahagian kita bahagi 2 dulu. Bila kita bahagi 2, pi juga kat tengah ni. Betul tak? Kan? Kemudian 2 orang ni kita bahagi 3. Bahagi macam tu. Ni kadang-kadang jumpa pelik ni. Per 6. Jadi yang pertama ni adalah bila kita bahagi 3. Yang ni sebenarnya 1/3. Ini 1/3. Ini 2/3. Ini 3/3. Ini 4/3. Ini 5/3. Ini 6/3. Tapi dia cerita pasal per 6.
Per 6 kamu darab 2. Tak ada masalah darab 2. 2 per 6. Ni 4 per 6. Nampak? Dia jadi per 6. Ini 8 per 6. Ini 10 per 6. Macam tu. Tiba-tiba soalan tanya, kat mana 7 per 6? Sini. Tengah-tengah. Gitu cerita dia. Ini yang pelik. Kita pecahkan dia kepada macam pecahannya. Anggap macam pecahan saja. Oh, faham cikgu. Boleh. Tapi jarang dalam exam. Paling gempak pun per 2 je dengan per 3. Itu habis dahsyat dah tu. Baik. Yang cikgu yang X sama dengan pi tu, lepas tu negatif 3.4. Dia kenapa cikgu tak buat dekat pi cikgu? Dia punya tu titik. Ya, sekejap. Yang mana? Ni. Oh. Yang mana ke? Ni. Itu. Sebab kalau saya pakai 3 pi per 2 kan susah nak kira. Kita ambil yang senang je. Nampak? Selalunya kalau graf kita sampai 2 pi, kita akan ambil kosong dengan 2 pi. Kita gunakan yang paling senang kita kira. Kita tak payah ambil susah, kita kena masukkan, kena gantikan 3 pi per 2 ni. Payah cerita dia. Kan? Bila kamu ganti 3 pi per 2, kamu mesti dapat negatif bawah lagi. Tak ada. Kita sampai negatif 1 je, cerita dia ada lagi bawah. Sebab tu benda tu memang dia dah siap dah. Dia dah rancang siap dah. Oh, baik. Boleh nampak? Tapi kenapa cikgu tak garis daripada pi dulu cikgu? Kayaknya memang macam tu. Ini salah ni. Yang mana yang ni? Yang koordinat. Yang koordinat tu kenapa dia tak lintas pi tu cikgu? Dia tak lintas sebab yang ni koordinat kita ni 0.3/4 sini. Oh. Lepas tu pi pula negatif 3/4, negatif 4 sini. Itu saya sambung dia titik tu. Baik. Nampak? Dia sambung 2 je. Dia sebab nak buat garis lurus, kita hanya perlu 2 koordinat. Okey? Dapat 2 koordinat, sambung lah. Dapat. Sebab tu biasanya kalau ada 2 pi, guna 2 pi. Dia terus dapat ujung-ujung. Senang kita buat. Okey. Ini pelik lah kalau 3 pi per 2 ni yang pelik-pelik. 3 pi per 2 sebenarnya kalau kita baca 1/2 pi je. Okey, boleh Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, kita pergi soalan nombor 10. 10 ini apa ni? Pembezaan. Saya rasa lah. Betul. Pembezaan. Kejap saya tengok. Saya rasa boleh baca kot. Boleh Soalan nombor 10. Bahagian B. Topik favourite adalah pembezaan penggambaran. Okey. A. Diberi kat situ adalah Y sama dengan 8 per dengan X kuasa 4. Cari nilai dy dx. Apabila, ini simbol apabila X sama dengan 2. Okey. Kemudian dia kata seterusnya anggarkan. Ini kena satu-satu siapa tu anggarkan. Anggarkan 8 per dengan 1.9904. Bila kamu nampak soalan macam ni, first kali kamu ingat tak ingat bila kamu tengok topik dia pembezaan, dalam topik pembezaan dia mesti buat pembezaan. Jadi apa-apa kita buat pembezaan dulu. Lantaklah yang lain ingat tak ingat. Nampak? Kita curi markah dulu dalam exam ni. Dia 3 markah ni. Dapat 1 dulu. 1 dia apa? Mesti pembezaan. Macam mana nak buat pembezaan? Macam ni kita naikkan ke atas. Dia ada teknik lebih cepat tapi saya buat basic. Bagi kamu 8 X kuasa negatif 4. Yang basic lebih mudah ingat berbanding dengan cepat. Cepat kadang-kadang macam-macam tak ingat. Jadi dy dx sama dengan darab depan negatif 32 kemudian tolak 1 X kuasa negatif 5. Ini mudah. Terus tulis dapat negatif 32 per X kuasa 5. Masukkan pula X sama dengan 2. Jadi kita akan dapat negatif 32 per dengan 32 kuasa 32. Saya bagi jawapan terus. 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 32. Jawapan kita adalah negatif 1. Okey? Lagi satu, natang ni boleh pakai kalkulator. Sebab apa?
Pembezaan yang ada nilai X-nya boleh guna kalkulator. Contoh saya pakai handphone ni boleh nampak kecil sangat. Tukar-tukar iPad. Cuba kamu tengok kalkulator kamu. Okey. Kalau ada nilai X dia boleh kira tau. Contoh macam ni, dy dx ni d dx shift d dx ni. Kalau iPad memang dia bagi macam ni lah. Kalkulator kamu pun ada setengah kalkulator yang baru dia bagi macam ni terus. Kan? Kamu masukkan je lah. Kan? 8 bawah X kuasa 4. Alpha X kuasa 4. Gitu. Masukkan terus X dia apa? 2. Dapat terus. Lagi terseronok ni. Tu. Kita satu. Kan? Ini kita panggil curi markah ni. Okay, tapi saya dalam exam saya begitu. Yang ni kita guna untuk cek jawapan. Buatlah kerja lah sikit. Kan? Okay. Dah buat divide dx. Katakan divide dx. Ini satu markah. Divide dx yang simple macam ni satu markah. Supaya dia tahu kamu boleh pakai kalkulator sekalipun. Bila nampak aja macam ni, ada nombor yang pelik-pelik 1 point something ni, ini adalah bahagian perubahan kecil. Perubahan kecil. Nampak? Yang mana yang ini adalah X, nampak? Ini sama semua. 8 sama, 4 sama. Yang tak sama yang ni. Yang ini sebab apa? Tadi 2 dia jadi apa? 1.99. Nampak? Ini kita jadikan dia sebagai Y baru. Y baru sama dengan 8 per dengan 1.9904. Gitu. Apa formula Y baru? Y baru sama dengan Y lama campur dengan delta Y. Ini formula dia. Okey. Jadi apa formula perubahan ni? Perubahan kecil dan pampiran ni. Formula dia adalah dy dx sama dengan delta Y per dengan delta X. Formula kita. Berapa dy dx kita? Negatif 1. Masuk. Nampak? Okey. Delta Y berapa? Tak tahu, nak cari. Delta X berapa? Delta X maksudnya perubahan X. Asalnya X 2. Menjadi 1.99. Jadi dia jadi selepas tolak sebelum. 1.99 tolak 2. Itu kita ambil. Perubahan mestilah selepas tolak sebelum. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini delta Y sama dengan yang ni berapa ni? Negatif 0.01. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini 0.01. Sebab negatif naik atas, jumpa negatif jadi positif. Okey. Mana Y lama? Y lama adalah pada ketika X lama digunakan. X lama kita. Jadi Y lama satu di sini. Y lama sama dengan 8 per 204. Ini Y lama. Nampak? 8, 204, 16. Jadi dapat 1 per 2. Dapatlah jawapan kita, anggaran kita. Y baru adalah 1 per 2 campur dengan 0.01. Dapatlah jawapan kita 0.51. Macam tu. Okey, betul ke jawapan kita? Ambil kalkulator check lah. Tekan yang ni. Tekan ni. Ambil kalkulator check. Dapat tak jawapan? Sama tak 0.51? Sebab soalan ni yang bonus. Banyak benda kita boleh check. 8 bahagi dengan 1.9904. Tekan. Memang. Dia memang tak boleh. Dah. Betul lah jawapan kita. Gitu ya, settle lah. Full mark lah ni kalau buat macam ni. Berapa full mark dia? 3. Okey. Ada soalan? Ni ada beberapa bahagian ni. Saya bab menyusun je. Saya sangkut ni. Susun. Sebab tu kalau dalam masa saya exam SPM saya dulu pun cikgu saya komplain. Susun cantik lah. Buat kotak. Kan? Tengok sendiri. Okey, ada soalan? Terus kan? Boleh? Boleh cikgu. Okey kan? 10B. 10B pula. Soalan B kat sini, apa cerita dia?
Menunjukkan sebuah silinder dengan diameter 2x. Dia bagi gambar. Bagi gambar kita biasanya dalam exam, kamu dinasihatkan lukis mulalah gambar tu lebih kurang. Tak cantik pun tak apa, asalkan faham sendiri. Kan? Tinggi dia H. Jejari. Dia penting jari. Kita tak nak diameter pun. Jejari kita X. Kita ubah. Jumlah luas permukaan. Area. Okay, A lah. Area sama dengan 96. Okay. Soalan dia. Dah, mana soalan dia? Hitung isi padu maksimum. Okay, ayat dia ni. Isi padu maksimum. Simbol dia adalah Vmax. Macam mana nak cari Vmax? Okay. Sekarang kita tengok cerita. First sekali, apa formula untuk dua-dua ni? Apa luas permukaan, apa isi padu? Kita tengok dulu. Luas permukaan. Area sama dengan silinder, menunjukkan sebuah silinder dengan diameter. Jadi luas permukaan silinder, kan? Jadi luas permukaan dia pi yang ini pi x kuasa 2, bawah pun pi x kuasa 2. Jadi kita ada 2 pi x kuasa 2 campur. Yang melengkung ni adalah bila kita bentangkan yang melengkung, kita buka dia, dia akan jadi H dengan 2 pi X, 2 pi J. Lilitan. Jadi dia akan jadi 2 pi X H. Ini formula untuk luas permukaan. Okay. Isi padu. Dia belum Vmax lagi, baru V saja. V sama dengan, dia tanya okay, V adalah sama dengan pi J kuasa 2H. Okay. Dalam pembezaan, dia tak boleh ada 3 unknown. Dia hanya boleh melibatkan 2 unknown saja. Jadi kat sini, saya akan hapuskan 1 unknown. Unknown mana kita nak hapuskan? Tengok. Sini X ada 2 orang. H yang mudah kita hapuskan. Ini kita boleh buat persamaan serentak dengan mengeluarkan H. Macam mana keluarkan H? Berapa A kita? 96. Dekat sini saya akan tulis kat sini. Tengok. 2 pi X kuasa 2 campur dengan 2 pi X H sama dengan 96. Kita nak tinggal H saja. Saya nak tinggal H saja. Jadi saya akan buat 2 pi X H sama dengan 96 tolak 2 pi X kuasa 2. Ni potong semua kecuali H. 2 pi X. Okay. Jadi yang ini, kalau nak tinggal macam ni pun tak apa, pergi masukkan kat sini. Terus, jadi isi padu kita adalah sama dengan pi X kuasa 2. H kita masukkan. 96 tolak 2 pi X kuasa 2 per dengan 2 pi X, tutup balik. Kemudian kita selesaikan apa yang boleh selesai. Contoh kat sini, pi ni dengan pi ni mati. Okay, nampak? X ni dengan X ni pun mati. Okay. 2 ni dengan 96 dan 2 boleh kecilkan. 2 seperti 2. Jadi saya akan tulis dulu bagi cantik dulu. Ini X tinggal dalam. Bila saya bahagi 2, 96 bahagi 2, kita akan dapat 48. Tolak 2 mati, yang tinggal pi X square. Ini tinggal. Kembangkan, kamu akan dapat 48X tolak dengan pi X kuasa 3. Ini V. Okay. Macam mana nak dapat maksimum? Kita pakai formula dy dx. Okay. Nak dapatkan y maksimum, kamu kena buat apa? Kamu kena buat dy dx sama dengan kosong. Bila kamu dapat buat dy dx sama kosong, kamu akan dapat nilai x. Bila kamu dapat nilai x ni kena masuk balik dekat y. Baru y itu akan jadi maksimum. Dia mesti ada satu cycle. Okay, itu cerita pasal minimum maksimum, turning point, stationary point, titik pegun, titik pusingan, semua benda yang sama. Okay, sama je cerita dia. Jadi kita kena buat apa? dv dengan apa? dx. Jadi kita pergi buat dv dx sama dengan 48 tolak 3 pi x kuasa 2. Lepas tu buat apa? Samakan dengan kosong. Samakan dengan kosong. Nampak? Terus. Lepas tu selesaikan. Kita
kita akan dapat negatif 3 pi X kuasa 2 sama dengan negatif 48 potong. Yang tinggal X kuasa 2 sama dengan 48 per dengan 3 pi. Ini cuba tekan kalkulator. Apa dapat? 5.09 5.09 saya dapat. Jadi X akan dapat punca kuasa. Dua 2,257. Macam tu. Panjang tak cerita dia. Jadi apa Vmax kita? Vmax kita adalah bila kita masukkan X kita ke dalam persamaan V kita. Oleh sebab itu, markah 3 je. Vmax sama dengan, okay, mana ya? Jangan masuk yang ada H ni. Kita ada ni, yang X saja. 48 masukkan 2.26 lah. Senang tekan kalkulator sikit. Tolak dengan pi. Situ 2.26 kuasa 3. Dapatlah kita panggil dia isi padu maksimum. Pakai equation saja. 2.22. Okey, nampak? Boleh faham ke ni? Panjang lagi ni. Ni lagi panjang. Boleh? Okey. Cikgu. Kalau yang waktu saya dah ungkapkan semua kat H tu, lepas tu H tu saya pergi simplifykan lagi. Saya dapat 48 per pi X tolak X. Boleh sama. Asalkan ganti sama je. Cerita dia akan dapat sama. Betul? Tapi bila saya ganti, saya tak dapat pula cikgu. Sini kamu dapat apa? 48 per pi X. 48 per pi X tolak dengan tolak X. Tolak dengan X. Okey. Tengok 48 per pi X tolak dengan X. Ni kan? Betul? Ya, betul cikgu. Okey, tengok. Bila kita ganti situ kita akan dapat V sama dengan pi X kuasa 2 H 48 per dengan X. Pi X tolak dengan X. Okey. Bila dapat macam ni tak boleh potong. Ni dengan ni tak boleh potong. Sebab apa? Bawah tak sama. Nampak? Bila tak boleh potong. Jadi kamu berjadikan kosong terus pun tak apa. Tak ada masalah. Tak boleh potong cikgu? Tak boleh potong. Saya pergi potong. Dia tak boleh potong. Dia akan dapat benda yang sama ni. Potong tak boleh potong tu. Baik cikgu. Okey. Jadi buat pembezaan terus lah daripada situ. Jadi kamu boleh expand dulu. Expand kita akan dapat situ 48 apa ni? 48 pi mati X mati tinggal 48X betul? 48X tolak dengan ini pi X kuasa 3. Dia akan dapat ni balik. Nampak? Expand. Jangan potong. Patutlah saya pelik. Saya dapat nombor bulat lagi cikgu. Nombor cantik kan? Okey. Okey cikgu, boleh. Boleh Yang lain boleh ke? Okey je.
Sebab tu kalau beritahu kadang-kadang ada pelajar dia reject trigonometri. Kamu kena dapat juga trigonometri. Kan? Sebab kita tak tahu soalan dia. Nampak? Ini panjang, ni pun panjang. Nak pilih 3. Jumpa pula habis lagi. Ada C. Belum habis lagi. Tadi baru 3 markah, 3 markah 6. C ni 4 markah ini. Pengamiran ni. Kan? Dia tak habis lagi. Sebab tu saya beritahu trigo tolonglah pergi baca. Jangan reject trigo. Kadang-kadang pembezaan pengamiran boleh buat. Tapi panjang dia lagi dahsyat tau. Kan? Okay. C. Tengok. Graf dia. Graf dia lebih kurang saya tak lukis balik lah. Graf dia agak cantik. Okay. Rajah 5B menunjukkan rantau berlorek dibatasi oleh paksi X lengkung. Dia bagi Y kuasa 2 sama dengan X tambah dengan 4. Dan garis lurus. Garis lurus dia, garis lurus tu. Lurus dia adalah apa tu? 2X campur Y sama dengan 4. Okay. Soalan dia. Hitung isi padu yang dijanakan apabila rantau berlorek itu diputarkan 360 pada paksi X. Diputarkan pada paksi X. Jadi soalan ni isi padu ni best. Sebab soalan isi padu, langkah pertama formula dulu. Dia nak apa? Isi padu. Isi padu. Sama dengan. Nampak? Ni dulu. Pada paksi X, dx. Nampak? Bila dx maksudnya sini akan jadi apa? Pi. Apa ni? Y kuasa 2. Okay? Y kuasa 2. Pengamiran pi. Ini formula dia. Dia bagi kat depan. Kalau dx, sini y kuasa 2. Kalau dy, sini x kuasa 2. Cerita dia. Okay? Kita nak putarkan dia. Kan? Bila kita nak putarkan dia, kita kena tengok sempadan dia. Dan graf dia lebih kurang. Kena lukis jugalah bagi kamu nampak. Kan? Saya buat lukis ni agak. Okey. Okey Sorry lah puji diri sendiri kan. Tak ada dah teruk sangat ni. Okey. Ngam ni ngam. Sini 2. Ni dia lorek. Jadi apa kita buat? Kita kena pecah. Pada paksi X kita tarik ni. Nampak ni. Situ. Kenapa? Yang kawasan ni graf ni punya. Siapa punya? Y kuasa 2 ni. Yang ini siapa punya? Yang garis ni punya. Dia kena tengok garis menjadi pecah. Dia 2 bahagian. 2 isi padu. Kita kena buat. Yang ini adalah untuk 2X campur Y sama dengan 4. Formula dah ada. Jadi kita tengok isi padu kita ada 2 bahagian. Yang pertama dan yang kedua. Jadi isi padu sama dengan isi padu 1 campur isi padu 2. Isi padu 1 ambil terus. Pi pengamiran daripada mana? Ni berapa ni? Ni berapa? Kena tahu. Jadi apa yang tak ada pula? Ni. Titik persilangan pula tak ada. Nampak? Titik persilangan pula tak ada. Apa titik persilangan dia? Persamaan serentak. Kita dah boleh buat persamaan serentak. Titik persilangan. Ni saya buat persamaan serentak sekejap. Kat situ yang kita nak X, Y kita tak nak. Jadi masuk kat sana ini Y sama dengan 4 tolak 2X. Masuk dalam tu. Jadi 4 tolak 2X kuasa 2 sama dengan X tambah 3. Okey, yang ini kamu akan dapat apa? 16 tolak dengan 16X campur dengan 4X kuasa 2 sama dengan X tambah 3. 4X kuasa 2 tolak 16 tolak 1 tolak 17X. 16 tolak 3, 13. Ambil kalkulator faktor. Israk, tolong faktor Israk. Kalkulator saya ni lambat lah. Satu lah kan? Betul tak? Cikgu dalam dia dan X tambah 4. Mana? Apa
kiri atas ini y cos 10 sama dengan x tambah 4. Tapi kat kan x tambah 10. Oh, ni. Sorry. 4 Oh, jadi lain cerita dia ni. 4 soalan dia. Cik, baik kan. Okey, berapa? 12 ni, 12. Kat soalan tambah 3 dia cuba sama 3 atas. Soalan Kan? tambah 4 kan? Tambah 3. Y cos 10 tambah. Oh, ini dia bergaduh ni. Dia bergaduh bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris gaduh ni. Dekat gambar dengan dekat atas ni bergaduh ni. Sekejap kita check tengok. Tambah 3 ke tambah 4? 4. Betul kan? Bukan 3, 4. Kenapa 4 ni dia bagi negatif 4? Betul kan? Dekat atas tu, dekat atas dia bagi tambah 4, dekat bawah dia bagi 3. Saya pun silap. Dua-dua. Di sini 4. Pakai yang ni. Pakai yang dekat soalan, bukan dekat graf. Jadi kalau 4 dapat apa ni? 12. Faktor dapat apa ni? Siapa? Cuba faktor tengok. Kita tahu je. Kita kan dia keluar pecahan. Oh, dia keluar pecahan. Kalau yang kalau 3, kalau 3 tadi? Oh, ni soalan ni ada salah ni. Kalau 3, saya tengok dia punya jawapan dia pakai 4. Kalau 3 keluar. Kalau 3 1 kan? Betul. Alamak, jawapan dia kena download pula. Tak ada dalam buku. Okey, saya rasa kalau macam tu kan, dia sebenarnya dia akan pakai 3. Sebab yang ini faktor tak dapat, betul tak? Kan? Jadi kita akan pakai 3. Ya, kita kena ubah dekat graf lah. Dekat graf maksudnya bila saya ubah 3, yang ini akan jadi negatif 3. Yang ini akan jadi negatif 3. Dia tak boleh 4 lah. Dia ikut dia punya ni apa? Pintasan ni. Ni negatif 3. Lepas tu graf kita adalah bukan X tambah 4. X tambah 3. X tambah 3 kejap. Saya rasa ada benda ni, silap ni kat soalan ni. Betul-betul. X tambah 3 betul dia kena ubah ni lah. Kita ubah dia, graf dia jadi X tambah 3. Pintasan kat sini akan jadi negatif 3. Dan persamaan ni akan jadi 3 balik. Bila jadi 3, sini akan jadi 13. Bila 13 dapat X1 dengan merapu. Betul tak? Cuba faktor tengok. Betul tak? Betul, gue dapat 3.25. Yang ni 3.25. 25. 3.25 kita tak pakai yang ni lah. Kita ambil 1. Sebenarnya point dia 1 ni. Oh betul. Ni ada kesilapan. Kalau dalam exam SPM seronok dapat salah macam ni. Bonus. Okay. Kita tengok ni. Pengamiran yang pertama ni daripada negatif 3 pergi ke 1. Y kuasa 2 tak payah buat. Dah ada dah. X tambah 3 je. Macam tu kan. Campur dengan satu lagi pi pengamiran. Yang ini pula untuk ni segitiga ni 1 pergi 2. 1 pergi 2. Tapi Y kuasa 2 dia kita kena cari. Kan? Y kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 dia adalah tadi ni kan 4 tolak 2X. Okey. Macam tu. Okey, jawapan ni pengamiran ni tak payah buat. Pengamiran ni pakai kalkulator je. Sebab markah dia sikit je. Pakai kalkulator. Pengamiran ni pakai kalkulator terus. Ambil kalkulator kan, buat pengamiran. Boleh nampak sikit-sikit tu. Adalah sikit-sikit. Kau pakailah kalkulator. Pi jangan usik.
bawah -3, atas 1. Kemudian yang ini pakai gimana ni? Okey. X tambah 3. X tambah 3. Okey, saya akan dapat sini 8 pi campur dengan titik kurungan, sebab ada kuasa 2 kena letak kurungan. 4/2 alfa X tutup kuasa 2. Ni salah nombor. 1 pergi ke 2. 1.33. Jawapan akan dapat 8 campur 1, 9.33 pi. Macam tu. Okey, ni ada silap ralat sikit dekat soalan. Saya pun tak cek soalan tadi ni. Okey, ni kat bagi kamu ingat je. Kamu kena ingat cerita dia kalau macam ni, dia berlaku silang macam ni, kita kena dapatkan satu titik ni. Kita tak perlu Y pun. Tak payah cari Y, kita hanya X saja. X saja sebab dia kata pasti X. Kemudian kena ingat ni kena bahagi kepada 2 bahagian. Dia isi padu kena buat berasingan. 1/1. Kalau dia tanya luas pun sama, kena buat asing-asing. Luas sama, isi padu pun sama. Luas pakai segitiga je lah kan cikgu. Kalau luas pakai segitiga, kalau pakai segitiga kena cari Y lah. Nampak? Zaman sekarang pakai kalkulator, tak payah pakai segitiga pun tak apa, tekan je kalkulator. Kalau segitiga kamu kena cari Y. Y pun senang je, mudah je cari dia. Betul tak? Y masukkan je 1 jadi 2. Y dia pun 2, sini 2. Boleh, tak ada masalah. Nak pakai biasa. Ini kalau nak cari isi padu ni, nak pakai isi padu kon boleh. Isi padu kon. Sebab bila dia rotate, dia akan jadi apa? Kon. Nak pakai formula isi padu kon pun boleh. Tapi tak payahlah sebab zaman dulu kena pakai kon sebab mudah lagi kira. Sekarang pakai kalkulator. Kalkulator tekan je. Tekan dapat. Terus je. Boleh okey? Tak apa. Tengok seterusnya lagi. Soalan yang seterusnya. Nanti kamu kalau kamu malu nak tanya dalam kelas, nanti kamu mesej saya tak apa. Boleh. Nombor 11. Ini topik apa ni? Koordinat. Ini adalah favorite lah dalam bahagian B ni. Kan? Koordinat dia sebenarnya dia alternate saja dengan vektor. Dululah, sekarang saya tak tahu macam mana. Dulu dia alternate dengan vektor, maksudnya kalau bahagian B dia masuk, topik ni dia masuk bahagian B, koordinat vektor akan masuk bahagian A. Dia alternate macam tu. Kan? Sekarang kadang-kadang saya tak tahu, zaman sekarang ni seorang pun tak tahu, saya pun tak tahu. Siapa pun tak tahu, ramai orang tak tahu sebab belum pernah lagi exam lengkap KSSM. Tahun lepas tak lengkap. Dia format lain, format lama lagi. Kamu je format baru. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Rajah 6 menunjukkan sebuah segitiga QOR dengan keadaan O ialah asalan. T ialah titik terletak pada sisi QR segitiga itu. Okey. Diberi bahawa T membahagi QR dengan nisbah 3/2. Ini senang. Nombor 1 kita pakai formula nisbah. Formula nisbah langkah pertama buat satu garis. Bahagikan dia kepada 3 bahagian. Kemudian letak siapa yang terlibat. Okey. Kalau dia kata T membahagikan QR, maksudnya sini Q, sini R. Itu cara dia. Okey. Berapa nisbah dia? 3/2. Sini 3, sini 2. Siapa koordinat dia? Q 2, -2. R 5, 4. T tak tahu X, Y. Guna konsep nisbah. Konsep nisbah, kita akan pecah 2 ni. Tengah-tengah antara X dengan Y pecah 2. Kan? Okay, saya akan mulakan dengan tengah ni, akan pergi ke sini X. X sama dengan sini, Y sama dengan. Itu. Dia cross. So X kita fokus dekat X. Cross.
Dia akan jadi 2 kali 2 campur dengan ni X cross. 5 kali 3 kemudian bahagi dengan hasil tambah. Hasil tambah dia apa? 3 campur 2. Y buat benda yang sama untuk Y. Cuma Y kat sini negatif 2. Negatif 2 kali 2 ni Y. Di sini. Campur dengan ni Y. 4 kali 3. Per dengan 3 campur 2. Itu. Okey. Dapatkan jawapan dia terus. Kita akan dapatkan sini 4 campur 15. 19. Bahagi dengan 5. Sini kita akan dapat 12 tolak 4. 8. 8 per dengan 5. Jadi koordinat untuk T adalah 19 per 5. 8 per 5. Dia dengki dia bagi pecahan. Kan? Markah dia tak sonoff tu. Markah dia 2. Ini kita panggil dia pembahagian. Kamu punya dalam topik kamu form 4 ke? Form 4 saya rasa. Ini dalam bahagian pembahagian tembering garis. Pembahagian tembering garis. Tembering, bukan temberang sini. Terus kita pergi bawah. Ada 3 soalan lagi. B. Hitung luas dalam unit 2 segitiga QOR. Okey, luas QOR kita tengok. Luas QOR bonus. Luas QOR kita perlu ada apa? Koordinat 3 ni. Koordinat Q, koordinat O, koordinat R. Koordinat Q 2 negatif 2, koordinat O 0 0, koordinat R adalah 5 4. Jadi kita guna formula kita 1/2 modulus. Kita mula dengan siapa? Contoh saya ambil mula dengan 2 negatif 2, 0 0, 5 4. Mesti patah balik dekat 2 negatif 2. Dia mesti lengkapkan pusingan dia. Okey. Kemudian 1/2 modulus. Ini kita ambil geng bawah dulu. Ni geng bawah. Geng bawah. Ni 0, ni 0, ni negatif 10. Okey. Dia tolak. Tolak dengan geng atas. Geng atas sini 0, sini 0, sini 8. Di jawapan kita akan dapat 1/2 18. Kenapa 18? Negatif pergi mana? Modulus. Modulus akan jadi positif. Jawapan akhir kita 9. Itu luas. Luas segitiga. Formula untuk luas segitiga. Topik ini kalau masuk dalam bahagian B kamu jawablah. Pergi carilah dia dulu. Dah dapat 4. Target separuh. Belum lagi. 1 markah lagi. Cari persamaan garis lurus. Okey. C Cari persamaan garis lurus yang melalui titik T. Oh, apa dia T ni tadi? 19/5, 8/5. Okey, yang melalui T berserenjang dengan QR. Okey, langkah pertama persamaan garis lurus. Ada 2 formula. Ada 2 formula persamaan garis lurus kita pakai. Okey, contoh yang biasa kita pakai Y sama dengan MX tambah C. Satu lagi kita akan pakai kan Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. 2 formula ni pakai. Okey. Yang ini kita biasanya dalam exam kamu digalakkan digunakan yang inilah. Yang A. Tapi yang terbaik, yang ini kita gunakan untuk kalau M kita ni adalah nombor bulat. Manakala yang ini kita akan gunakan untuk M pecahan. Yang ini akan dapat garis lurus bentuk kecerunan. Yang ini akan dapat garis lurus bentuk am. Tak apa, itu kemudian saya beritahu. Tanya kan. Ini contoh, ni kena faham dulu. Biasanya saya kata belajar pakai yang ni lah. Pakai ni. Lantaklah apa kata yang ni ke jenis apa pakai ni lah. Ni senang. Dalam garis lurus, mat pun kita belajar ni je.
Okey. Jadi langkah pertama dia kata apa? Berserenjang dengan QR. Jadi kita kena tahu siapa Q dulu. Q tadi berapa Q tadi? 2 negatif 2 R 54. Jadi kat sini kita boleh dapatkan apa? Boleh dapatkan kecurunan dia MQR. Sesuatu betul lazim sebab kita tahu tolak. MQR sama dengan Y tolak Y2 tolak Y1. 4 tolak negatif 2 per dengan 5 tolak 2. Kita akan dapat sini 6/3 dapat 2. Kita boleh pakai macam ni. Tak ada masalah. Jadi berserenjang. Titik berserenjang. Jadi M kita adalah sama dengan negatif 2 tukar jadi 1/2. Ini kecurunan kita. Okey. Jadi kita dah boleh buat dah persamaan tu. Sebab apa? Dia kata melalui. Bila dia kata melalui, kamu nak pakai yang ini boleh, nak pakai yang mana-mana boleh. Tak ada masalah. Contoh kalau pakai yang biasa. Yang biasa. Kita masukkan je lah. Y kita adalah 8/5. Ni. Sama dengan negatif 1/2 kecurunan. X kita adalah 19/5. Yang belum ada apa? C. Kena cari C. Sini kita akan dapat 19/10. Jadi C akan dapat 8/5 campur 19/10. Wow. 35. Betul ke? Cuba cek ya. 35/10. Dapatlah persamaan kita Y sama dengan negatif 1/2 X campur 35/10. Kalau nak kecilkan boleh. Y sama dengan negatif 1/2 X campur dengan 7/2. Nampak? Ada soalan? Boleh? Ini buat persamaan ni senang je. Tapi yang ni best. 4 markah. Locus. 59 tu. Saya salah kira. Mana-mana? 35. 35 ni berapa? 59. 59. 59. Sekejap. Banyak ni. Saya salah. Cek sekali lagi. 8/5 campur 19/10. Cuba cek. Saya salah. Betul ke saya buat ni? Betul. Betul, okey. Ini 4 markah. Ini best dia 4 markah ni. Okay? D. Muat kat sini tak apa. Nanti jam. Buat kat sini dah kacau. Kita buat habis. Satu lagi. Okey, soalan D pula adalah locus T bergerak dengan keadaan jaraknya dari T sentiasa 5 unit. Yang gila soalan ni, kalau kamu salah A, habis A, C, D. B je betul. Nampak? Bahaya dia. Bahaya kat situ. Semua pakai T ni. A dapatkan T, B tak pakai T. C pakai T, D pakai T. Locus. Pasal locus senang je. Sentiasa 5 unit. Jadi PT sama dengan 5. Ini je formula dia. Apa maksud PT? PT maksudnya jarak P ke T. Bila jarak PT, formula jarak. Formula jarak punca kuasa 2 sama dengan 5. Pythagoras theorem. Kurungan, kuasa 2 tambah. Sini siapa? X tolak, Y tolak. Kamu hafal je formula ni. Siapa yang masuk? Koordinat T. Apa koordinat T? 19/5. 8/5. Masuk. Dia masuk. Yang ini, potong pergi sebelah. Kuasa 2. Yang tinggal lah namanya. Sabar untuk expand benda kan. Relax dulu. Kuasa 2. Tolak dengan, wow. Ni berapa? 38/5X. Kemudian campur dengan 19/5 kuasa 2 pula. Dia main per 5 ni.
Cikgu. Ya. Yang negatif, saya salah kira. Sebab Yang saya mana? tadi kira 19/2 kat kalkulator, rupanya 19/5. Betul lah, negatif 38/5. Saya salah kira. Yang mana ni? Yang Tak. ni. Cikgu betul je. Betul. Okey. Kuasa 2 dia berapa ni? Kuasa 2 361 1925 tu. Campur dengan dia main pecahan yang tu yang jam ni y kuasa 2 tolak dengan 16/5 x y campur dengan 64/25 tolak 25 sama dengan kosong, nampak? Ni 5 kuasa 2. Sebab locus dia sama dengan kosong. Lepas tu kamu susun lah. Biasanya kita akan susun untuk X kuasa 2 dengan Y kuasa 2. Y dulu boleh, X dulu boleh. Tak kisah siapa dulu. Cuma kalau ada X dengan Y dalam satu bahagian, biasanya kita ikut abjad. Kita abjad maksudnya X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 38/5X kemudian tolak 16/5Y kemudian 2 ekor ni kita tambah. 125 maksudnya campur dengan 425/25 tolak 25. Tak habis lagi. 17. Betul ke? Kalkulator lah. 425 bahagi 25. 17 betul. 17 tolak 25. Jawapan kita akan jadi X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 38/5X tolak 16/5Y 17/25 saya sangkut. Negatif 8. Betul? Betul cikgu. Saya tambah tolak jam. Aduh, itulah banyak sangat pakai kalkulator. Okey. Kan? Okey, kalau kamu nak cantikkan, kamu nak darab 5 semua pun tak apa, tak ada masalah. Tapi ni dah betul. Sebab syarat persamaan locus hanyalah sama dengan kosong. Dan formula dia menggunakan formula apa? Formula jarak. Formula jarak guna formula apa? Pythagoras theorem. Formula jarak dia bagi. Kamu jangan cari formula locus dalam senarai formula, tak ada. Tapi dia bagi formula jarak. Formula jarak tu yang kita gunakan untuk mencari locus. X2 tolak X1 kuasa 2 campur Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kenapa ni XY? Sebab locus P ni koordinat dia adalah XY. Dan T kita 19/5, 8/5. Sebab tu saya akan buat X tolak X, Y tolak Y. Locus. Tapi kalau kamu sangkut locus, tapi buat je lah locus. Buat je. Kamu topik ni dia kena buat je. Apa yang kamu ingat dalam exam, buat je. Kamu tengok macam mana sistem dia. Kita kena pilih 3 soalan tau. Tapi bila kita tengok, wow, bukan senang nak pilih. Kita buat je lah. Tak payah pilih-pilih. Rasa-rasa macam mana boleh buat, yang mana dapat separuh ke apa, jalan dulu. Tak payah pilih. Okay? Kalau ada masa, cukup-cukup lah. Ada orang cikgu tak pilih, tak cukup masa. Pilih pun tak cukup. Jangan risau. Pilih pun tak cukup. Okay. Kita pergi bahagian C. Saya ada lagi 15 minit. Cukup kot? Yang ini saya paling suka ni. Saya paling suka. Topik terakhir kan? Kikatan 5. Yang ni paling saya suka. Favorite saya sebab apa? Ni boleh cilok-cilok. Boleh cilok-cilok. Sebab dia boleh pakai kalkulator banyak. Nombor 12. Yang ni lagi best. Pilih 2 je. Okay. Untuk pilih 2 ni, pilihan terbaik kamu adalah, yang penting, yang wajib kamu pilih adalah nombor indeks. Nombor indeks pilih. Itu paling senang. Dan lagi satu, tengok dulu. Mana-mana. Tapi bagi saya lah, untuk bahagian C ni, kalau topik dia macam dulu, topik dia tak berubah saya macam dulu juga. Topik dia bahagian C, biasanya dia akan masuk, ni kinematik, lepas tu segitiga, lepas tu nombor indeks, dan linear programming. Linear programming. Kita samaan tu kan. Linear programming. Dan bagi saya, kamu tak nampak, sorry, patutlah saya tulis penat. Bagi saya yang senang 2 ekor ni tau. Yang senang, sepatutnya lah senang 2 ekor ni.
Nampak? Kan? Tapi tak tentu. Tentu ini bagi saya yang senang 2 ekor ni. Tapi kalau kamu tanya saya sekarang, ini saya masa zaman saya SPM dulu. Masa zaman saya SPM dulu, saya pilih 2 ekor ni. Sebab 2 ekor ni mudah. Kan? Tapi sekarang kalau memang semua saya boleh buat, tak ada masalah. Cuma masa yang mana cepat. Yang mana cepat boleh siap. Okey? Bagi saya yang cepat saya buat kinematik paling cepat. Paling laju. Kalau soalan dia. Sebab kita tengok kinematik ni kita pilih berdasar pengalaman. Tengok soalan rasa boleh cepat boleh buat. Sebab biasanya konstansi ni kalau kamu buat exam paper tu macam mana saya jawab tadi, satu, last sekali lah. Kan? Tapi kalau kamu confident bahagian C, kamu dah memang confident, okey cikgu saya memang dah confident, nombor indeks dengan linear programming saya akan buat. Nanti saya akan latih kamu. Kamu dapat kertas-kertas 2 tu, kamu pergi attack soalan 2 ekor ni dulu. Maksudnya markah dapat apa? 20 dulu. Sebab bila dah dapat 20 markah, kamu hanya perlu satu soalan lagi je untuk lulus. Sebab AMAT saya target bagi kamu zaman kamu ni AMAT lulus dalam 20 lebih je. Silap teruk lagi. Nampak? Silap bawah lagi. Kamu tahu nanti kalau kamu dah exam kat sekolah, kamu akan tengok macam mana lah level dia memang dah sedih. Sedih. Nampak? Okey, kita teruskan. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dengan melalui satu titik tetap dengan had laju V. Okay? Saya beritahu kamu, salah satu hint nak jawab soalan ni, kalau dia bagi V. V, susun bagi cantik. Sebab V duduk tengah-tengah. V duduk tengah-tengah antara apa? Antara S, V dengan A. Dia duduk tengah-tengah. Dia senang. Dapat benda kat tengah, senang kita settle. Kalau dapat ujung 2 kali kena buat. Dia lain cerita dia. Okey. Kemudian soalan A, tengok soalan A dia kata apa. Had laju maksimum. Apa formula maksimum tadi? Perkataan maksimum tadi. Had laju maksimum. Had laju maksimum adalah kita nak cari Vmax. Nak cari Vmax, kamu kena buat apa? dV dt. Dapat A lah kan cikgu. Kamu dapat dV dt. Belum A lagi siapa? Kamu buat dV dt. Tadi soalan maksimum. Tadi kita dapat dalam perbezaan pasal cerita maksimum ni. dV dt kamu akan dapat T. T masuk dalam V. Tadi saya buat dy dx dapat X. X masuk dalam Y. Sama. Tadi kita cari apa? Isi padu maksimum tadi. Saya ingat isi padu maksimum. Dia kurang. Isi padu maksimum tadi kita buat dV dx. Kemudian dapat X. X masuk dalam V. Itu cerita maksimum. Lepas tu markah dia 4. Dia ada 2 langkah. Jadi kat sini langkah pertama kita buat dV dt dulu. Apa dV dt? Negatif 4T campur 1. Ni je dV dt. Samakan dengan kosong. Kamu akan dapat T. Berapa T kamu boleh congak? T sama dengan 1/4. 1/4 nak pakai kalkulator payah. Tukar. 0.25. Tukar lagi. Jadi siapa Vmax? V kita. Jadi V maksimum adalah sama dengan negatif 2 0.25 kuasa 2 campur 0.25 campur 6. Dapatlah V max kita. Pakai equation supaya tak salah. Pakai equation maksudnya pakai equation kan? Tahu kan? Pakai equation kan? Pakai equation. Takut negatif positif lah. Pakai equation. Negatif 2 alpha X kemudian campur dengan X kemudian campur 6. Pakai ni. Kemudian pakai calculate. Calculate dia tanya X berapa, kita masukkan je X berapa kita tadi? 0.25. Alamak. Balik pula jadi. 0.25. Dapat jawapan 6.125. Dia boleh pakai ni je. Kadang-kadang negatif tu kamu kalut salah buat. Ini kita punya had laju maksimum. Perkataan maksimum tu. Okey. B ni pecutan awal. Pecutan awal ni apa maksud dia pecutan awal? Pecutan awal maksudnya A apabila T sama dengan kosong. Ini maksud pecutan awal. Jadi apa A? A adalah dV dt. Dah ada belum dV dt? Dah. Dia semua pergi cari balik. Siapa dV dt? Negatif 4 campur 1. 4T campur 1. Berapa T? Kosong. Jadi 1 lah kan cikgu. Dah siap. Lepas tu 2 markah. Topik ni paling laju. Saya bagi tahu paling laju buat. Kamu ingat jalan kerja dia sup siap. 10 markah tu tap. Ya,
Sebab apa? Topik ni ramai skip. Jadi orang yang buat soalan pun malas nak buat tersusah. Penat fikir nak buat tersusah. Budak tak jawab. Tapi topik ni, ya. Dia kalau nak awal memang kosong lah kan cikgu. Awal kosong. Kalau hak laju awal macam mana? Hak laju awal? Dapat 6 lah. Hak laju awal 6, betul. Macam tu. Okey. Jarak dalam cm dari O apabila zarah itu berhenti seketika. Okey, apa maksud zarah berhenti? Stop. Bila zarah berhenti, cerita dia pasal stop. Bila stop, dia kena ada satu benda lagi. Dia kena ada move. Jadi kita ambil ni movement. Cerita dia bahasa Inggeris boleh lah. Kamu bahasa Inggeris lagi hebat. Saya ingat lecturer saya ajar dulu. Masa saya SPM, saya tak pandai topik ni. Masuk universiti, tiba-tiba boleh ingat. Okey. Cerita pasal movement. Movement adalah M-O-V-E. Movement. Nampak? Siapa movement? V. Move to the left. Move to the left maksudnya V less than 0. Move to the left. Move to the right. V greater than 0. Stop. V equal to 0. Tu cerita dia pasal movement. Movement je pergerakan. Dia cerita pasal pergerakan je. Berhenti ke, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Nampak? Cerita pasal apa? V. Soalan dia kata apa? Zarah berhenti. Maksudnya V kosong. Jadi V kosong. Apa V kosong? Kuadratik. Negatif 2T kuasa 2 campur T campur 6 sama kosong. Ambil kalkulator, tolong faktor kejap. Faktor. Dapat 2 dengan negatif 3/2 cik. Negatif kita tak pakai. Betul? Sebab time tak ada negatif. Betul tak? Kita tak ambil. Kita tulis tapi tak ambil. Kita ambil 2 je. Okey? Apa soalan tanya? Dia tanya jarak. Apa formula jarak? Jarak adalah luas di bawah graf. Kau belajar dalam topik apa? Graf gerakan. Luas di bawah graf. Macam mana nak cari luas di bawah graf? Kita belajar dalam pengamiran. Dia combine. Pengamiran. Pengamiran lah. Pengamiran. Daripada mana ke mana dia kata? Daripada O pergi ke tempat dia berhenti. O kosong. Dia berhenti kat mana 2? Okay? Siapa yang kita nak kamirkan? Movement kita kamirkan. V kita kamirkan. Negatif 2T kuasa 2 campur T campur 6. Dah. Modulus jangan lupa. Sebab jarak adalah kuantiti skala. Jadi dia tak ada negatif. Ambil kalkulator, tekan siap. Kalkulator buat pengamiran. Pengamiran. Kosong pergi 2. Kamu boleh request kat cikgu kamu untuk masukkan kamu punya handphone dalam exam. Saya tak ada kalkulator lah. Masukkan handphone boleh tak? Memang dia kena maki dulu. Tak apalah, cikgu duduklah sebelah saya tak tiru. Penat saya study. Sama dengan 8.67 siap. Cikgu. Ya. Jadi kalau T tadi kita dapat 2 angka positif, kita buat 2 kali lah kan cikgu jarak dia. Pengamiran ni sampai yang lagi satu dengan yang lagi satu tu sampailah. Macam ni nak cakap. Okey. Kalau dua angka tu positif. Boleh, saya faham kau cakap apa. Kalau dua-dua positif, soalan dia tak tanya macam ni. Nampak? Kalau dua-dua positif, dia akan tanya macam ni. Contoh Contoh kita bagi yang positif lah. Kita bagi yang positif. Kan? Contoh saya bagi positif, saya ambil apa? Kita ambil kat situ, kita reka. T tolak 1 dengan T tolak 3. Ini mesti dapat dua-dua positif tu tak? Jadi T kuasa 2 tolak dengan 4T campur 3. Ini V kita. Contohlah. Syak? Boleh Contoh. Dia kata cari jarak. Cari jarak yang dilalui dalam saya ambil kat sini contoh 5 saat pertama. Nampak? Bukan dalam. Okey, bukan dalam, bukan. Dia lalui selepas kot. Selepas 5 saat. Cari jarak yang dia lalui, bukan jarak.
tambah lagi. Ni buat soalan sendiri ni. Jumlah jarak. Cari jumlah jarak yang dilalui selepas 5 saat. Contoh macam ni. Boleh? Okey? Dia akan tanya macam ni. Bila dia tanya jumlah jarak, maksudnya kita kena buat yang saya ajar kamu tu start, stop, finish. Nampak? Kat mana dia mula? T0. Okey? Kat mana dia stop? 2 kali. Betul? Kat mana dia stop? Kali pertama dia stop T sama dengan 1. Kali kedua dia stop T sama dengan 3. Dia finish kat mana? Mamat dia kata sampai 5. Macam tu. Ini cerita kalau biasanya berlaku macam ni. Lepas tu kita buat apa? Jarak. Terus kita tulis. Jarak sama dengan, kita kena buat apa? Ini. 3 kena buat. Nampak? Jadi jarak kita adalah yang pertama pengambilan 0 pergi ke 1 V campur dengan pengambilan 1 pergi ke 3 V campur dengan pengambilan 3 ke 5 V. Semuanya modulus. Kena buat satu-satu, jangan buat sekali. Ambil kalkulator tekan, tulis jawapan. Sap. Okey. Ambil kalkulator tengok. Contoh soalan ni. Kalkulator kita pengamiran 0. Dia sekali buat je sebab apa? Nanti kita tekan kalkulator ubah nombor hujung ni je. Alpha X kuasa 2 tolak 4 alpha X campur 3. Mula-mula daripada 0 pergi 1. 4/3. Campur, lepas tu tukar 1 pergi 3. Negatif 4/3. Modulus 4/3. Lepas tu pergi 3 ke 5 pula. (20/3). Jawapan semua per 3. 28. Macam ni. Kalau soalan dia jumlah jarak. Boleh? Boleh cikgu. Ni lebih kurang cerita soalan macam ni lah. Cerita kalau jumlah jarak. Tadi soalan dia kata jarak je. Jarak biasa dia kata jarak je sekali lah. Sekali buat je. Kira markah percuma juga cikgu. Topik ni memang percuma. Topik ni memang percuma. Macam saya beritahu kamu lah. Sebenarnya setiap tahun peratusan pelajar yang menjawab tau bukan betul. Yang menjawab topik ni penuh. Saya rasa tak sampai apa. 1% sampai. Boleh kira lah berapa orang jawab. Sebab dia pilihan. Ramai tak jawab soalan topik ni. Oh iya, cikgu saya pun kata topik ni kebat. Kebat ke? Tak kan? Tak. Bila kita belajar benda tu kita macam ni lah. Saya guna petua saya. Bila soalan pilihan ni, dulu saya guna petua. Dia macam petua pilih bini tau. Kan? Pilih bini ni kita kena pergi belajar. Kita kena pergi menuntut ilmu macam mana nak kenal perempuan. Nak tengok kat mana, nak tengok kat mana. Kita kenal dulu. Kemudian, bila kita dah faham, kamu mesti akan fikir, kalau perempuan kalau cantik, hidung dia macam ni. Tak, jangan pergi buat macam tu, jangan. Ilmu dah ada, bawa ilmu tu, pergi tengok dulu. Nampak? Pergi tengok dulu, tengok. Wah, okey ni. Ambil dia ni. Macam tu. Jangan buat pilihan sebelum tengok. Tapi jangan pula tak menuntut ilmu, tak jadi juga cerita dia. Kena ada ilmu juga. Kan? Sebab tu, kalau kamu nanti satu hari kamu pergi masuk Minang kan. Tapi zaman sekarang ni dah lain. Zaman sekarang ni kamu dah apa? Dah berkenalan dulu, bawa jumpa mak lain. Katakan tiba-tiba tak ada jodoh lama sangat, tiba-tiba mak tolong cari. Kan? Pergi tengok dululah, pergi tengok. Buat apa kita panggil dia blind date. Suruh mak set kan nak jumpa, kita jumpa McDonald makan-makan. Bawa mak sekali. Kan? Masa tu. Tengok, soalan ni pun sama. Dia ada 4 soalan, pilih 2. Tengok soalan satu-satu. Tengok, okey, nombor 10, 12 ni okey, kinematik. Macam ni rasa macam V. Saya boleh buat apa dia tanya? Hal laju maksimum. Ini senang ni. Dah tahu idea dia. Pecutan awal T0. Jarak. Jarak. Berhenti V0. Ada idea jalan. Pergi tengok sebelah tengok.
Ini cerita pasal apa? Ni price index. Kan? Bila kamu dah biasa buat, kamu akan dapat idea. Tengok, cari indeks harga X. Ni senang indeks harga. Ini cari harga bahan Y, harganya pada berapa ni, macam mana nak buat. Betul kan? Kadang-kadang ada indeks bahan. Kadang-kadang soalan yang kita favorite. Contoh macam soalan ni. Kan? Dia mudah tapi banyak jalan kerja juga nak kena buat. Jalan lagi, pergi tengok. Saya bagi takat ni je, 2 ni je. Ada. Contoh kalau ada segitiga, pergi tengok segitiga. Segitiga pun simple juga sebenarnya. Segitiga pun simple sebab dia ada benda kita nak tengok. Dia nak apa? Tengok je, petua sin. Tengok petua kos. Z. Luas. Senang. Ketaksamaan. Sebab tu saya bahagian C ni memang ramai yang komplain lah sebenarnya. Kalau kamu study 4-4 boleh jawab sebenarnya, tapi dia pilih 2 je. Sebab tu dia letak kat belakang. Okay? Sebab tu kalau kamu nak push, kamu kena tengok dulu bahagian B yang kacau. B dengan A memang dia kacau. Kertas 1K dia pendek-pendek, kertas 2 ni. Sebab kertas 2 ni kamu kena dapatkan sekurang-kurangnya nak dapat A plus lah, 80 markah kat sini. Okay? Jadi macam itulah lebih kurang. Jadi price index ni kau boleh try buat, tak ada masalah. Okay? Nanti kalau nak jawapan kamu boleh, tapi saya tak tahu macam mana jawapan ni. Saya buku ni kena imbas QR code ni. Nanti saya bagi jawapan kat kamu lah. Kan? Okay? Jadi untuk hari ni sampai sini dululah, insyaAllah. Bolehlah apa yang kita kongsi-kongsi hari ni dapat digunakan. Kalau kamu ada masalah ke nak tanya, nanti boleh WhatsApp saya terus. Okay? Okey cikgu, terima Okay, kasih. jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Kan? Request saya, kamu tak request topik apa yang request, yang rajin request Syirah je. Syirah kan? Request je, cikgu, minggu ni kita belajar topik ni. Saya buat lah. Saya akan buat insyaAllah, saya akan cuba. Minta, ramai-ramai minta. Kalau ramai-ramai minta, saya kira majoriti lah berapa orang minta benda yang sama. Macam tu. Kalau tak minta semua, saya buatkan. Bila saya buatkan, kadang-kadang tak kena dengan apa yang kamu rasa macam, ni saya dah tahu cikgu, yang ini topik ni saya belum tahu. Bagi tahu saya. Okay? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Baik, sama-sama. Terima kasih cikgu. Nick. Cikgu. Oh, ingat tidur. Saya belum buka dulu. Dia buka dulu. Sini. Boleh ya? Boleh. Baik. Okay. Terima kasih cikgu. Ada apa-apa WhatsApp. Okey. Assalamualaikum.